3 elemen dah tewas, cuma tinggal satu lagi. Mahaguru Tenzin. Saya gembira Mahaguru ada di sini dan saya dah tak sabar untuk bermula. Tapi Mahaguru juga mempunyai tanggungjawab untuk mengajar saya. Percayalah, saya memang nak cari Mahaguru jurus angin, tapi Mahaguru adalah satu-satunya. Kita dah ditakdirkan bersama. Kalau Mahaguru tak boleh tinggal di sini, saya akan ikut Mahaguru pulang ke Bandar Republik. Senang kan? Saya betul-betul dah tak sabar nak tamatkan latihan saya. Berkurung dan jadi katak bawah tempurung tidak akan membantu saya menjadi seorang avatar. Saya dah lawati hampir seluruh bandar hari ini dan saya dapati banyak kepincangannya. Bandar Republik memerlukan tuan. Tapi ia juga perlukan saya. Saya ada semua kuasa dan semua orang bergantung kepada saya. Tapi kebanyakan masa saya tidak tahu apa yang patut saya buat. Nampaknya saya perlu jadi lebih bijak. Apa? Saya kata boleh tahan. Gembira jumpa awak. Avatar Korra. Kadang-kadang awak boleh jadi amat menyakitkan hati. Apa yang saya nak cakap ialah, walaupun awak buat saya hilang akal, saya juga rasa awak ni agak hebat. Saya tak tahu benda ni memeningkan. Saya rasa sangat keliru dan saya... Tolonglah Abang Mako. Baiklah begini, saya dah janji yang dia boleh ikut tapi naluri saya mengatakan yang ada sesuatu istimewa tentang dia. Saya tahu. Tak mungkin. Seorang avatar. Jadi, Korra, saya ada berfikir, awak dan saya, mungkin kita boleh makan malam bersama macam orang yang sedang berjanji temu. Awak ni bergurau ke? Awaklah wanita paling bijak, kelakar, tabah, gagah, berbakat dan menarik di dalam dunia. Tunggu, saya rasa saya kenal awak. Awak Mako kan? Awak bermain untuk pasukan pencukat api. Nama saya Asami. Izinkan saya minta maaf kepada awak. Apa kata saya belanja makan malam? Hei, Mako tak apa-apa ke? Nampaknya dia risau sangat tentang Korra. Awak rasa dia sukakan Korra lebih daripada kawan ke? Kamu ke sini untuk habiskan latihan avatar kamu. Menjadi avatar bukan semata-mata tentang bertarung saja, Korra. Bila kamu nak memahaminya? Tak mengapa untuk rasa takut. Seluruh bandar dalam ketakutan di atas apa yang berlaku. Yang paling penting ialah untuk bercakap mengenainya. Kalau kita pendam, ia menyebabkan kita hilang keseimbangan. Ayah, saya dah kecewakan ayah. Saya tidak akan dapat menjadi sehebat ayah. Saya bukan bayangan seperti ayah saya. Saya adalah Tenzin. Saya adalah Tenzin! Saya Ketua Befong. Kamu betul-betul berada dalam masalah besar, gadis muda. Oh, saya cukup jelas siapa kamu sebenarnya. Gelaran avatar kamu mungkin menarik hati sesetengah pihak, tapi bukannya saya. Kamu tak boleh sewenangnya campur urusan di sini dan memperlekehkan undang-undang macam tempat ini milik kamu. Adik tiri, awak fikir hanya kerana awak tinggal dalam rumah yang mewah dan ada tukang masak untuk memasak makanan sedap-sedap, awak sudah berubah? Mungkin awak boleh tipu orang lain, tapi awak tak boleh tipu saya. Jelas terpancar di wajah awak. Saya dan mak awak ada hubungan yang merumitkan. Waktu saya muda dulu, apa yang saya mahu buat adalah gembirakan mak saya. Saya jadi ketua polis kerana saya sangka itu akan menggembirakan dia. Tapi tidak. Awak mesti buat keputusan berdasarkan apa yang awak mahu. Jangan buat kesilapan yang sama seperti saya. Jadi, avatar tiba lebih awal. Nampaknya kita terpaksa mempercepatkan rancangan kita. Sejak dari dulu lagi, semangat telah menjadi penjaga di bumi kita ini. Dan mereka telah memberitahu saya bahawa avatar telah menggagalkan umat manusia. Disebabkan itu, semangat telah memilih saya untuk membawa keseimbangan di zaman baru ini. Mereka telah anugerahkan saya kuasa yang membolehkan kesamarataan menjadi realiti. Kuasa untuk memusnahkan kesemua ahli jurus secara kekal. Pertarungan kita walaupun ditakdirkan adalah terlalu awal. Para penjurus dari semua negara akan menyokong awak jika awak ditakdirkan terkorban. Tetapi saya beritahu awak, saya ada rancangan. Dan saya tinggalkan awak untuk yang terakhir. Lepas tu, kita akan bertarung. Dan saya akan hancurkan awak. Ada orang tak sioman berleluasa di bandar kesayangan kita, mengancam untuk memecah belahkannya. Kita perlu menubuhkan pasukan bertindak di mana misinya untuk mencari Amon dan membawanya ke muka pengadilan. Amon tidak akan berlembut dengan kumpulan samsing penjurus. Lambat laun, dia akan memburu ke semua ahli jurus, kawan-kawan dan keluarga kita. Sokonglah pasukan bertindak ni dan saya akan hentikan Amon sebelum terlambat.
Itu yang saya suka tentang awak, Cora. Awak sanggup berkorban dan ambil risiko untuk dapat apa yang awak mahukan. Saya beri awak peluang. Jangan melawan saya dan ikut saja cakap saya. Tak ada apa yang nak dimalukan. Pakcik dulu berasal dari keluarga orang susah juga. Kenapa? Semasa pakcik sebaya kamu, pakcik cuma seorang penggilap kasut. Apa yang pakcik ada cumalah sebuah idea. Pakcik bertuah kerana dapat berjumpa dengan orang yang percayakan pakcik dan etika kerja pakcik. Dia beri pakcik duit yang pakcik perlukan untuk memulakan perniagaan pakcik. Dan pakcik bina keseluruhan syarikat Future Industries dengan memodalkan pinjaman daripada dermawan tu. Dan tentang halangan kewangan yang sedang dihadapi oleh pasukan kamu. Pakcik tak nak tengok kamu terlepas peluang untuk memenangi pertandingan tu. Cuma disebabkan oleh kekurangan beberapa yuan. Kerana itulah pakcik akan menaja pasukan pencungkil api di dalam pertandingan tu. Malam yang baik untuk lepaskan diri, kan? Era Eng dah berlalu. Abang saya dan ramai sahabat saya dah pergi. Dah tiba masanya untuk kamu dan juga generasi kamu menjaga keamanan dan keseimbangan di dunia ni. Dan saya rasa kamu akan menjadi avatar yang hebat. Tapi kamu yang panggil saya ke sini. Akhirnya kamu dapat berhubung dengan spiritual kamu sendiri. Bila kita jatuh ke paras yang terendah, kita akan terbuka untuk perubahan yang terhebat. Saya rasa saya tahu ke mana Kak Cora harus pergi untuk ke alam semangat. Saya boleh bimbing Kak Cora ke alam semangat. Saya tak akan apa-apa. Ayah saya tak percaya saya ini sudah dewasa dan saya tak perlukan ayah beritahu saya apa yang patut saya lakukan seperti saya seorang rekrutnya. Dan sekarang untuk pengetahuan semua. Bisul Langit tidur di gua sana. Itu ialah toko yang Atuk Eng bina. Dan itu rumah hijau tempat kami menanam sayur. Kak Asami, kakak tahu tak Cora suka makan? Lihat di sebelah kiri awak. Lihat di sebelah kanan awak. Salah seorang daripada mereka takkan dapat keluar dari sini hidup-hidup. Mak, kami akan masuk ke hutan. Boleh cari makanan sendiri. Kami tak perlukan makanan, Mak. Ban manis dengan ada muka riang di atasnya. Baiklah, rasanya kita masih belum mahu bertolak lagi. Berehat sebentar daripada mengajar. Abang tahu, hanya kerana mereka boleh buat jurus angin, tak bermakna mereka puak angin yang suka berpindah randa. Ketika saya pindah keluar dari rumah ibu bapa saya untuk menjadi pembantu toko angin, pada malam pertama saya rasa sungguh takut. Sunyi dan katil sungguh keras. Saya memang mahu berada di sana. Tapi ia masih ambil masa untuk saya menyesuaikan diri dan rasa seperti saya sebahagian daripada semua ni. Mereka semua mungkin rasa perkara yang sama. Jadi abang perlulah bersabar. Oh, makcik rindukan awak juga. Ayah awak tak selalu bawa awak melawat ke sini. Mungkin dia takut kami bergaduh seperti sewaktu kami kecil. Kakak rasa awak terlalu sibuk dengan tugas di Bandar Republik sehingga kan awak lupa tugas terhadap anak-anak awak. Tenzin, masalah awak adalah awak sama seperti ayah. Dia terlalu tumpukan untuk selamatkan dunia dan menjalankan tugasnya. Jangan ketawa sehingga dia tiada masa untuk kita. Awak tahu ini mengingatkan saya kepada misi mencari dan menyelamat yang saya arahkan bertahun lalu. Di pergunungan luar Ba Sing Se. Ia sepatut memberi inspirasi kepada awak. Memang jelas awak langsung tak tahu apa-apa tentang menjadi seorang ketua. Marilah si lembab. Kalau abang boleh lakukannya, ia tak menjadi masalah bagi seorang penyurus. Sesuatu yang hebat, menakjubkan dan mengujakan baru berlaku. Saya boleh menjurus angin. Gembira dapat bertemu lagi. Avatar Cora. Tuan Rock, seperti ayah awak boleh beritahu, saya telah habiskan sepanjang hidup saya mengkaji semangat dan cara mereka. Semua ilmu ni telah hilang di selatan. Tapi saya boleh ajar awak semua ilmu saya. Kalaulah puak air berperang, negara lain akan menyebelahinya. Semangat hitam akan menyerap tenaga negatif ini. Dan peperangan di antara semangat dan manusia akan tercetus di dunia. Itu akan menimbulkan bencana. Kita tidak, Cora. Hanya avatar saja yang mampu menghentikannya. Mungkin agak menarik untuk menghabiskan masa dengan seseorang yang caranya sungguh kasar dan tiada budaya. Awak menghiburkan saya. Awak akan jadi milik saya. Saya tak suka tinggalkan puak yang aneh ni. Saya takkan merinduinya langsung. Saya amat tak suka puak selatan. Tapi awak akan ikut saya ke utara. Di sana kita akan habiskan seluruh hidup kita bersama di kedinginan ais. Saya rasa dia cuba untuk mengadakan sejenis hubungan dengan awak berdasarkan titik geografi asal awak. Saya dengar awak akan membawa Cora ke Kutub Selatan. Saya akan ikut.
Anak saya tidak akan pergi tanpa saya. Dia perlukan seseorang untuk perhatikan dia. Cora, awak memang berhak untuk marah ayah. Tapi ayah tidak mahu awak buat kesilapan yang sama seperti ayah. Dan kita tidak sepatutnya pergi ke kutub selatan sekarang. Semangat dan alam fizikal seharusnya kekal berpisah. Ayahlah yang sepatutnya minta maaf. Ayah tak sepatutnya menghalang awak. Nampak tak? Saya terapung. Saya sekaki dari tanah. Saya ni hebat, bukan? Kenapa tak ada siapa yang bagi tahu saya? Sekarang saya nampak macam orang bodoh. Suami awak dipecat. Awak bawa jerung harimau bersama awak untuk berurusannya. Itu tindakan yang berani. Zuli, ambilkan teh untuk tetamu saya. Berhenti. Pandang mata saya. Kita akan bekerjasama. Tolonglah biar saya mulakan. Semasa awak telah dibawa pergi, saya ingatkan peluang saya untuk selamatkan awak ialah menyertai dia. Tapi setiap hari saya harapkan peluang untuk berjumpa semula dengan awak dan bagi tahu awak perkara sebenar. Barrett, awak segala-galanya bagi saya. Dan saya minta maaf kalau saya dah banyak sakiti hati awak. Tidak! Saya bukan pembantu awak lagi lah. Kalau nak saya di sini, awak harus mula anggap saya lebih daripada tu. Nama saya Wan dan saya akan tunjukkan bagaimana saya menjadi avatar pertama. Rava, tolonglah. Saya takkan benarkan dunia menjadi kacau bilau disebabkan kesilapan saya. Tiada antara kita boleh kalahkan Vatu, tapi jika besar tu kita masih berpeluang. Terima kasih. Sebagai balasnya, saya akan bantu awak untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Sang Purba, kenapa saya patut buat begitu untuk manusia? Terutamanya kepada seseorang yang menyebabkan banyak masalah. Satu-satunya cara untuk saya beri awak elemen lain adalah dengan menebusi badan awak dan menggabungkan tenaga kita berdua. Adakah awak bersedia untuk pertarungan kita yang terakhir, Rava? Terima kasih kepada rakan kita yang pisahkan kita. Saya rasa kali ini saya akan musnahkan awak selamanya. Tiada manusia dapat tandingi saya. Sayalah yang memecah masuk benteng yang memisahkan alam semangat dari alam nyata ini. Datuk adalah rakan karib Avatar Aang. Hello, Cora. Di dalam alam semangat, emosi awak akan menjadi sesuatu yang nyata. Terutamanya bagi seorang avatar. Kerana awak adalah titian di antara dua dunia. Awak perlu cuba bersikap lebih positif. Orang yang datang ke alam semangat baru-baru ini cuma membawa kegelapan saja dan kemarahan. Jadi inilah apa yang awak lihat sekarang. Tapi ada cahaya dan keamanan di dalam diri awak. Kalau awak keluarkannya, awak boleh ubah segala yang ada di sekeliling awak. Tidak. Ini mustahil. Awak tahu tidak tentang kehebatan kuasa yang penjenayah ini dapat? Tanpa bantuan mereka boleh kalahkan siapa saja. Kalau mereka bergabung, mereka boleh jatuhkan seluruh dunia. Avatar perlu diberi perlindungan. Saya selalu jadi penasihat Aang dan saya teringin jadi penasihat awak. Dia akan rasa sangat gembira atas apa yang awak dah buat. Kalau dia mencapai matlamat tu, mungkin dia telah berkorban apa saja untuk melindunginya. Pernahkah awak baca puisi guru penjurus angin yang terhebat bernama Laghima? Guru Laghima hidup 4,000 tahun yang lepas di kuil angin utara. Kabarnya dia membongkar rahsia keneberatan dan dia tidak tertambat dengan tanah. Hidup selama 40 tahun lagi tanpa menyentuh tanah langsung. Laghima ada menulis, naluri ialah satu penipuan. Diberitahu oleh jasad yang takut dengan harapan dia salah. Maksudnya, bila awak letakkan jagaan hanya pada apa yang awak nampak, awak membutakan hati dari melihat sebuah realiti yang baru. Kami adalah sebahagian daripada persatuan rahsia yang bertujuan untuk mengembalikan keamanan kepada dunia. Kami adalah teratai merah. Tidak, Cora. Apa yang saya mahu ialah untuk menunjukkan kepada Avatar jalan yang lebih baik untuk dunia. Panggil saja saya Su. Gembira dapat bertemu dengan awak, Avatar Cora. Penari, ketua, isteri ibu, pengumpul meteorit yang jarang ditemui. Penduduk di sini ada banyak kebolehan dan minat. Sama ibu lain ayah. Jadi apa? Kita ada pertalian, Kak. Dan selepas 30 tahun sekurang-kurangnya kakak boleh ucapkan hello. Dengar, saya mengaku saya ini bukan anak yang baik dan saya dah buat sedikit kesilapan dulu. Tapi, kalau awak terus bersama kami seperti yang kami minta, awak akan tahu yang saya dah berubah sekarang. Percayalah, saya dah berubah sejak lama dulu. Saya mahu awak jadi sebahagian dari hidup saya semula. Ada banyak ruang untuk awak di rumah tu dan budak-budak tu tentu gembira bila makcik mereka ada. Wow,
Avatar Korra, saya tak sangka awak datang ke sini. Awak betul-betul menakjubkan. Awak tahu tak? Betul cakap awak. Saya tak mahu tinggalkan keluarga saya dan kecewakan mak saya. Mak, ayah, boleh kita berbincang? Hei, apa khabar? Kalau awak sedang cari penjurus angin, awak dah menjumpainya. Ibu bapa saya dah tiada. Ia berlaku lebih kurang setahun lepas. Kampung saya telah diceroboh oleh penjahat dan ibu bapa saya melawan mereka. Saya sangat takut. Tapi mereka beritahu saya jangan risau. Mereka akan lindungi saya. Pencuri itu adalah diri saya yang sebelum ni. Setelah menjadi penjurus angin, saya berubah. Saya tak tahu bagaimana mau jelaskan. Tapi saya rasa ada sebab kenapa kuasa ini pilih saya. Saya umpama seorang yang baru. Berhenti merayu seolah-olah ini adalah hari yang malang dalam hidup awak. Hari ini ialah hari yang indah. Saya akan berikan awak semua peluang untuk perbaiki diri awak dan menjadi masyarakat yang berguna untuk bangsa awak. Kali ini awak pecundang. Awak hanya perlu tunjukkan kesetiaan dan saya akan berikan hala tuju baru dalam hidup kalian. Setuju dengan temannya dan awak akan dapat bantuan sepenuhnya daripada pasukan tentera saya. Awak boleh lagi menjaga tempat awak cuma di bawah penguasaan saya. Saya mahu buat satu pengumuman kepada satu dunia. Saya telah mencipta sebuah empayar bumi yang baru. Saya sendiri yang akan teruskan menerajuinya ke masa hadapan dan juga membawa kemakmuran yang baru kepada orang-orang saya. Sesiapa yang berani cuba menghalang dan juga menentang perjuangan kami semua, dia akan dihancurkan. Republik Bersatu kepunyaan kita semua, Mak. Dan kami akan mengambilnya semula. Tapi apa risikonya? Ada seorang pun yang akan terkorban hari ini kalau awak semua menyerah kalah saja tadi. Apa yang Kuvira dan saya mahukan adalah empayar bumi bersatu. Kuvira adalah keluarga saya sekarang. Awak jangan nak beranganlah. Dunia sikit pun tak perlukan awak. Sebenarnya saya nak rendamkan kaki saya ke dalam lumpur untuk beberapa minggu. Tapi saya tak tahan melihat awak yang sangat menyedihkan dan menyusahkan orang sepanjang masa. Baiklah, rasanya saya boleh tolong. Akhirnya, dapat juga berehat dengan tenang. Mako, lihatlah semua peminat saya. Mesti mereka datang untuk raihkan pertabalan saya. Kita semua pasti ke yang kerajaan bumi cukup selamat untuk saya pulang? Tak perlu saya ingatkan setiap orang tentang apa yang terjadi pada nenek saudara saya 3 tahun dulu. Hello semua, ini Putera Wu. Saya tahu anda semua dalam ketakutan. Percayalah, saya tahu rasanya berada dalam ketakutan. Tapi kalau kita biarkan ketakutan menguasai kita, dan kemudian kita akan tewas. Tapi penduduk Bandar Republik bukannya seorang pecundang. Kita pemenang.